Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Sahibul Fadilah Tuan Haji Pengurusi Surau, seluruh jawatan kuasa pentadbiran Surau Asyakirin, Ashabul Fadilah, para imam, para muazzin, seterusnya hadirin dan hadirat sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur setingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita bersama meneruskan majlis pengajian bulanan kita yang telah tertangguh sebegitu lama, lebih daripada 6 bulan. Majlis kali terakhir kita adalah pada 5 Februari 2020 yang lepas untuk kuliah maghrib. Manakala kuliah subuh terakhir kita pada 9 Februari 2020 yang lepas, dan hari ini 5 Ogos 2020, lebih daripada 6 bulan pengajian hadis 40 kita ini tertangguh. Namun kita bersyukur pada Allah, pertangguhan itu bukan atas kehendak kita tetapi atas kehendak Allah. Dan kita disunat untuk menyebut atas perkara-perkara itu Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan berlaku, dan apa yang Allah tak kehendaki pasti tak akan berlaku. Tapi ya hakikat dah berlaku, jadi kita sebut Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita menyambung kembali perbahasan hadis kita yang ke-35. Ini membawa erti lebih kurang 7 hadis sahaja lagi kita akan menamatkan majlis pengajian hadis 40 ini. InsyaAllah pada malam ini kita selesaikan hadis yang ke-35. Hari Ahad, dalam beberapa hari lagi, hari ini hari Rabu, Ahad minggu ini, Ahad kedua, kita sambung insyaAllah hadis yang ke-36. Jadi tanpa kita buang masa, saya terus pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tabadaru wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasabi imri'in minasyarr ay yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslim 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduh, rawahu Muslim. Terjemahan hadis ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan,
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu saling hasad dengki, jangan saling melakukan perbuatan najash ketika jual beli, jangan kamu saling membenci, jangan kamu saling berbeza pendapat, janganlah salah seorang daripada kamu menjual ataupun melakukan jualan ke atas jualan saudaranya. Jadilah kamu semua hamba Allah yang bersaudara. Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain, dan dia tidak akan menzalimi saudaranya, tidak akan menghina saudaranya, tidak akan berbohong kepada saudaranya itu, wala yahqiru, tidak akan melekehkan saudaranya itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, dan Nabi menunjuk kepada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda menyambung, cukuplah seseorang itu dianggap melakukan perbuatan yang jahat apabila dia melekehkan saudara seislamnya. Dia menganggap lekeh atau dia menganggap hina kepada saudara seislamnya. Setiap Muslim ke atas Muslim yang lain adalah haram darahnya, hartanya dan juga kehormatan dirinya, dalam kurungan marwah. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Jadi hadis ini, hadirin dan hadirat, mengajar kita beberapa faedah dan pengajaran yang penting, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umat baginda alaihi salatu wassalam melakukan beberapa perbuatan-perbuatan yang berikut. Dan apabila sabit sesuatu larangan terhadap perbuatan-perbuatan ini, maka secara automatik perbuatan ini dianggap sebagai maksiat. Dianggap sebagai maksiat. Tuan-tuan nak tahu apa perbezaan antara maksiat dan taat ni? Lawan kepada maksiat apa? Taat, ibadat. Perbezaannya perbuatan dan ucapan. Kalau ianya disuruh Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti ia merupakan suatu ibadat, suatu ketaatan. Tetapi kalau sesuatu perbuatan itu atau sesuatu ucapan dilarang oleh Allah dan Rasulullah, maka sudah pasti ia adalah maksiat. Jadi Nabi mulakan dengan sebutan la, janganlah kamu. La di sini dalam bahasa Arab disebut la an-nahiyah, la larangan. La larangan, maknanya jangan buat. Dan Nabi sebut yang pertama sekali la tahasadu, jangan saling hasad dengki. Jangan saling hasad dengki. Nabi tidak semata menyebut la tahsud. Kalau la tahsud, Nabi larang seorang sahaja. Tapi kalau Nabi sebut la tahasadu, maknanya Nabi larang kepada kedua belah pihak. Dia panggil both party. Kedua-dua pihak dilarang untuk saling hasad dengki. Sebagai contoh, kita tahu ada seorang Islam ni, hamba Allah ni, dia dengki ke kita. Macam mana kita tahu dia dengki? Dia zahirkan kedengkian tu dengan bercakap buruk tentang kita, ataupun dia ambil satu tindakan yang menzahirkan dia dengki benar kepada kita. Jadi kita tahu dia dengki kepada kita. Jadi kita pula tak boleh membalas kedengkian dia itu dengan kita pun hasad dengki juga kepada dia. Kita balas balik kedengkian dengan kedengkian. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud hasad?
Saya sebut di sini pada kuliah subuh yang lepas, iaitu pada 9 Februari yang lepas. Hasad ni apabila kita tengok orang lain Allah bagi nikmat, yang mana nikmat Allah bagi kepada tuan-tuan semua ni tak sama antara satu sama lain. Ada orang Allah bagi lebih, ada orang Allah bagi biasa sahaja. Jadi kadang Allah takdir kita lebih kot ni, kurang kot sini. Jadi part yang kita kurang tu, kita tengok kawan kita lebih, maka kita timbul perasaan hasad. Tetapi hasad ni ketika itu dia tak jadi hasad lagi. Bila kita semata rasa cemburu tengok orang lain dapat nikmat yang lebih, itu belum jadi hasad. Waktu bila dia jadi hasad, bila kita nak supaya nikmat tu hilang daripada dia, yang tu hasad. Lalu kita pun buat tindakan yang menzahirkan hasad dalam hati kita ini. Kita pergi canang kepada orang lain, cerita buruk kepada kawan tu, dia tak layak dapat sekian dan sekian. Kemudian kita pun buat tindakan yang macam-macam. Boleh jadi kita laporkan itu, kita buat report itu, kita buat ini, supaya yang penting apa? Nikmat tu hilang daripada dia. Yang tu hasad. Sebenarnya tuan-tuan, jujurnya lah kita sebut, semua kita ni dalam hati ada sifat hasad. Semua orang macam itu. Sebab itu disebut oleh sebahagian ulama, la yakhlu jasad min hasad. Sesuatu tubuh, sesuatu jasad, dia tidak akan lari daripada sifat hasad. Dia perasaan. Perasaan ni dia boleh datang bila-bila sahaja. Kadang kita tak panggil, tapi dia datang, tiba-tiba muncul. Tengok orang tu lebih, tengok orang ni dapat rezeki yang banyak, kita timbul perasaan. Tetapi kata ulama tersebut, Al-Karim yukhfi, orang yang mulia dia akan sembunyikan. Wal-La'im yubdih, manakala orang yang tercela dia akan zahirkan hasad. Boleh jadi kita tengok orang tapi kita tak zahirkan. Kita tak zahirkan kecemburuan dan kedengkian, tapi ada orang nampak sungguh yang dia hasad kepada kita. Cara bercakap, tindak tanduk bila dia berdepan dengan kita, kita tahu dia hasad sungguh kepada kita. Yang ini dilarang. Sebab itu ada disebut oleh Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad. Dia kata ciri mukmin bukan hasad. Tetapi ciri mukmin ni ada satu perkataan disebut sebagai ghibtah. Ghain, huruf ghain, ba, ta, ta marbutah. Ghibtah. Itu ciri orang beriman. Apa maksud ghibtah? Dia tengok nikmat yang ada pada orang lain, dia cemburu. Tetapi dia sama sekali tak nak untuk nikmat tu hilang daripada orang tersebut. Bahkan sebaliknya dia berusaha untuk mendapat nikmat yang sama atau lebih. Ini ciri orang beriman. Dia tengok kawan dia kaya, maka dia cemburu tengok kawan dia kaya. Dia kata kawan ni usia sama dengan kita, kederat sama, level IQ, kadar keilmuan lebih kurang sama. Dia belajar sampai ke tingkatan contoh degree, kita pun degree juga, contoh. Tapi sebab dia rajin sikit, maka dia lebih. Maka yang kita kurang, kerajinan. Jadi bila kita tengok, kita pun tingkatkan kerajinan, usaha lebih, kita jadi sama macam dia atau lebih hebat daripada dia. Itu ghibtah. Tetapi ada orang, dia tengok orang ni makin naik, cepat-cepat dia cantah. Yang tu apa namanya? Ghibtah ke hasad? Yang ni hasad. Hasad ni bila kita nak nikmat tu hilang. Yang tu hasad. Jadi Nabi SAW larang. Maka hasad adalah maksiat. Dia dosa, satu perbuatan dosa. Dia maksiat dan dia bukan ibadat ataupun taat. Maka Nabi kata, jangan saling hasad dengki antara satu sama lain. Kemudian Nabi sambung lagi, kata Nabi SAW, wala tanajashu, jangan kamu najash. Najash ni disebut bai' najash dalam urusan jual beli. Mungkin dari sudut pengamalan di negara ini kita tak berlaku sangat, tapi di negara Arab ataupun lebih tepat pada zaman Nabi dahulu berlaku hal ini.
Orang pergi ke pasar, berlaku antara 3 individu atau lebih. Ada 3 orang ataupun lebih. Antara penjual barang dan juga pembeli barang. Pembeli barang ni ada A, ada B. A ni dia dah ada perjanjian dengan penjual barang tadi atau peniaga. Maknanya cara dia macam mana? Cara dia, peniaga ni dia bagi tahu ke A, kalau aku jual nanti, kalau ada orang nak beli RM10, awak kata aku nak beli barang tu RM20. Supaya orang tahu harga barang tu sebenarnya tinggi. Jadi kalau kawan ni dia nak beli RM10, dia nak juga. Kalau kawan B kata, A kata RM20, jadi dia mesti akan up lagi. Sebab dia nak barang tu. Jadi B ni tadi dia akan kata apa? Okey, tak apalah G, saya beli RM30, lebih sikit pada dia. Kawan ni pula dia kata apa? Dah, saya nak beli RM40 pula. Dah lebih lagi. Padahal harga barang RM10 je. Tapi dia dah ada deal di sebalik tabir dengan orang ni tadi. Orang ni bukan nak beli pun. Tapi dia ni saja je peranan dia adalah untuk markup harga tu. Dia nak naikkan harga tu supaya orang nampak oh tingginya. Sekarang ni di Malaysia ada tak benda ni? Sebenarnya tak berlaku. Sebab apa tak berlaku? Sebab kita ada kawalan harga barang. Kita ada penetapan dan kawalan harga barang. Ini peranan apa dia? Peranan kementerian. Sebab tu kita ada KPDN HEP ataupun dulu KPDN KK, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Jadi inilah penetapan harga barang ini perlu supaya tak berlaku dah kes-kes macam ni. Hakikatnya ada kezaliman tak pada perbuatan tu tadi? Ada. Ada jahat tak dalam perbuatan dia tadi? Jahat. Sebab apa? Sepatutnya orang tu boleh dapat barang dengan harga RM10, tapi si kawan ni tadi, dia bukan nak beli, tapi dia dah ada deal dengan penjual. Dia dah ada perjanjian balik tabir dengan peniaga tu tadi. Dia kata awak nanti angkat lagi harga tu supaya orang lain akan, aku nak beli dengan harga RM50, padahal barang RM10. Jadi ada tak unsur kezaliman? Ada tak unsur jahat? Ada tak unsur ketidakadilan? Maka berlaku itu, maka Nabi kata dalam bab jual beli, perbuatan itu dilarang. Perbuatan itu dilarang. Tetapi kalau harga barang penjual dia beli daripada kilang ataupun pengedar, dia beli harga RM5, dia jual RM7 dan dia letak harga siap-siap RM7, ada masalah tak pada sini? Jawapannya tak ada masalah. Sebab itu hak dia. Sebab itu adalah hak dia. Macam tuan-tuan beli apa? Beli telefon bimbit. Tuan-tuan beli harga boleh jadi RM1,000 harga telefon bimbit. Tiba-tiba tuan-tuan dalam sehari nak jual dah. Tuan-tuan jual kepada orang lain RM900 ataupun RM1,100. Suka hati kita lah. Sebab hak milik kita. Dan tak ada berlaku penipuan. Kita letakkan dengan jelas harga barang. Jadi tak berlaku penipuan. Tak ada masalah. Tapi yang najas ni, jual beli yang bermasalah kerana ada unsur kezaliman, ada unsur penipuan. Oleh kerana itu Islam melarang penipuan. Laisa minna man ghasyana falaisa minna, kata Nabi. Sesiapa yang berbohong atau menipu, maka dia bukan dari kalangan kami, kata Nabi SAW. Yang ketiga baginda sebut, hadirin hadirat, wala tabaghadu, daripada perkataan al-bughdu. Bughdu ni benci, lawan dia al-hub, sayang atau kasih atau cinta. Jadi kita ni sesama umat Islam jangan saling membenci. Tabaghadu ni yang belajar ilmu nahu, ini adalah di atas wazan mufa'alah. Terjemahan dia saling. Sebab tu bukan terjemahan yang tepat. Jangan kamu membenci, bukan. Tapi jangan saling membenci antara satu sama lain. Ahmad dia benci kepada jiran dia Abu, contoh. Yang saling membenci, Abu pula dia benci jiran dia pula Ahmad. Maka saling membenci. Yang ini dilarang. Membenci seorang satu pihak pun dilarang, kedua-dua pihak saling membenci lagi dilarang.
Tetapi kebencian yang macam mana yang dilarang? Benci tanpa sebab. Yang ni dilarang. Tapi kalau kita benci bersebab, yang ini sebenarnya tidak ada masalah. Sebab itu disebut ada yang kenyataan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sayang kerana Allah, benci pun kerana Allah. Bukan atas faktor lain. Sayang kerana Allah, benci kerana Allah. Maksudnya apa? Kita benci seseorang sekiranya dia ini kaki maksiat yang berterusan. Kita tahu dia ini kaki minum arak contoh. Kita benci dengan dia. Kita tegur dia pun, dia tak nak berubah. Jadi kita benci kepada dia sebab dia ini adalah mengingkari atau melakukan maksiat. Tetapi bencinya kita kepada dia itu dari sudut perasaan sahaja. Tak boleh kita benci dia, kita pukul dia. Tak boleh. Tak boleh kita benci dia, kita laknat dia. Tak boleh. Tak boleh kita benci dia, kita caci maki dia. Tak boleh. Yang ni orang kata perbuatan yang berbeza. Yang ni kes ini isu lain pula. Benci itu perasaan sahaja ada. Sebab Nabi SAW suruh. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa nampak kemungkaran, ubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tak mampu ubah dengan tangan, saya minta maaf, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak mampu ubah dengan tangan, ubah dengan apa? Dengan lidah. Ubah dengan lisan, dengan lidah. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tak mampu ubah dengan tangan, tak mampu ubah dengan lidah, ubah dengan apa tuan-tuan? Ubah dengan hati, kata Nabi. Apa maksud ubah dengan hati? Benci kepada kemungkaran itu. Benci kepada kita tahu orang yang buat kemungkaran tersebut. Tetapi perasaan itu, kata Nabi, wazalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah keimanan. Tengok orang buat maksiat pun kita tak berani tegur, tak berani cegah, tak nak guna kuasa nak halang maksiat yang dilakukan di depan mata kita. Maka majoriti umat Islam begitulah tahapan keimanannya. Adhaful iman, selemah-lemah iman bila dia hanya semata membenci dengan hati. Tapi ada orang hatta tengok muka, dia tak cegah dengan tangan, tak cegah dengan lidah, tak cegah dengan hati. Dari sudut dia tak benci pun. Dia kata biasalah, kata. Dia kata chill lah bro, dia kata, relax lah. Orang buat maksiat, apa, dia tak ada apa perasaan, biar redha. Sebab itu kata para ulama, ar-ridha bil maksiyati maksiyah. Redha dengan maksiat pun adalah satu maksiat. Jadi jangan sesekali kita nampak maksiat kita redha. Jangan ada perasaan redha. Maksud redha tu kita setuju. Tak apalah, biarlah dia berzina, biarlah dia minum arak, asalkan dia tak kacau orang. Contoh, biarlah dia berjudi, asalkan dia kaya. Biarlah dia sekian-sekian, tak dibenarkan. Kita redha dengan maksiat adalah satu maksiat juga. Jadi sebab itu ini dilarang. Tetapi kalau seseorang itu membenci kerana Allah, dia membenci pelaku maksiat. Dan itu ada perasaan benci kepada maksiat dan pelaku maksiat. Tapi kita benci macam saya sebut tadi, jangan angkat tangan, jangan angkat kaki. Itu bukan tanggungjawab kita. Jangan maki hamun, jangan melaknat. Ada pada zaman Nabi SAW seorang lelaki yang mana dia ni kuat minum arak. Datang ke Nabi. Sebahagian sahabat Nabi SAW nak pukul dengan selipar lelaki ni. Nak pukul dengan selipar. Kemudian mereka kata laknatullah alaih. Laknat ataupun laknat Allah kepada kamu. Sebab apa? Banyak sangat minum arak. Perkataan laknat ni lahir daripada perasaan apa? Sayang ke benci? Dia benci tu. Betul, ada dah perasaan benci.
Tapi apa kata Nabi SAW? La tal'anu, jangan kamu laknat dia. Wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, kata Nabi, aku tahu lelaki ini cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi jangan kamu laknat dia. Maknanya kita ni benci sahaja, benci kepada kemungkaran. Dari sudut kita tak suka dengan perbuatan dia yang dia menzahirkan maksiat, dia berterusan melakukan maksiat. Tetapi bukan tanggungjawab kita nak pukul, nak maki hamun, nak laknat. Tetapi apa kata Nabi SAW? Walakin qulu Allahumma ghafir lahu. Jangan kamu laknat, tapi kamu cakaplah, ya Allah, ampunkan si fulan. Kita ni benci maksiat, tapi tuan-tuan pernah tak doakan kepada pelaku maksiat? Duk kata benci kepada jutawan kosmetik itu yang berubah jantina, kejap lelaki, kejap perempuan, benci, laknat, duk kata itu ini. Pernah tak tadah tangan pada Allah, ya Allah bagi hidayah kepada dia, ya Allah ampunkan si fulan, ya Allah bagilah dia kembali kepada fitrah dia. Ada tak kita doa? Kita tak doa. Sedangkan Nabi SAW, apa je Nabi berdoa kepada pelaku-pelaku maksiat. Yang ni semua pelaku maksiat yang kita benci, tapi kita tak doa. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, minta keizinan satu perbuatan yang mustahil akal Nabi bagi. Dia kata, ya Rasulullah, i'zan li bizzina. Wahai Rasulullah, izinkan aku nak berzina, dia kata. Itu dia minta di depan Nabi SAW, punya marah sahabat-sahabat lain. Tapi Nabi SAW tak marah. Nabi kata, dekatkan lelaki ini dengan aku, dekatkan si fulan ini dengan aku, kata Nabi SAW. Dan Nabi bertanya satu soalan, atardahu li ummik, kau reda ke zina tu berlaku pada mak kamu? Apa lelaki itu jawab? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi Allah aku tak reda sama sekali zina berlaku pada mak kamu. Kemudian Nabi kata apa? Wa kadzalikan nas la yardawnahu li ummahatihim. Kalau kamu pun tak suka zina berlaku pada mak kamu, orang lain pun tak suka zina berlaku pada mak mereka. Boleh jadi wanita yang kamu nak berzina tu mak orang lain. Kalau kita tak suka berlaku pada mak kita, kenapa pula kita nak pergi berzina dengan mak orang? Contohnya macam itu. Kemudian Nabi tanya lagi, atardahu li ukhtik, kau reda ke zina berlaku kepada saudara mara perempuan kamu, adik-beradik perempuan, kakak adik perempuan, kau reda tak zina berlaku? Dia kata, demi Allah aku sama sekali tak reda wahai Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Wa kadzalikan nas, macam tu juga orang lain, la yardawnahu li akhawatihim, mereka pun tak reda juga zina berlaku kepada adik-beradik perempuan mereka. Lalu akhirnya lelaki itu dia cool down, hilang dah perasaan dia nak berzina tadi. Maka Nabi SAW dengan tapak tangan Nabi pegang ke dada lelaki tersebut. Apa kata Nabi? Nabi doa. Nabi kata, Allahumma tahhir qalbahu waghfir zambahu wa hassin farjah. Ya Allah, kau sucikan hati lelaki ini, kau ampunkan dosa-dosa dia, dan kau peliharalah kemaluan dia daripada maksiat, atau peliharalah kemaluannya daripada mendatangi yang haram. Jadi nampak Nabi ni bukan semata, walaupun Nabi benci pelaku maksiat, Nabi benci kepada maksiat, tetapi kita katakan kebencian itu dalam masa yang sama jangan sesekali kita abaikan doa kebaikan tu dia. Semua kita nak, kalau boleh semua orang nak masuk syurga Allah. Kita tak nak syurga ni hanya eksklusif kepada kita yang datang surau sahaja. Kita nak kalau boleh orang yang tak datang surau, dalam keadaan dia tengah buat maksiat di luar, semua Allah masukkan dalam syurga sebab dia Muslim. Kita nak semua masuk syurga. Selain kita lah paling berharap, aku datang masjid, datang surau, salat jamaah, dengar kuliah, aku nak masuk syurga Allah. Jangan kita hadkan syurga Allah hanya untuk kita. Kita benci betul, tetapi doa juga kepada orang-orang yang di luar sana. Ya Allah, kita lalu rumah jiran kita sebagai contoh. Puluh tahun kita berjiran dengan dia, tak pernah nampak datang jejak kaki ke surau. Doa dalam perjalanan depan rumah, ya Allah bagi hidayah kepada
jiran aku, sahabat aku. Kau bagi dia rasa cinta datang ke masjid sebagaimana kau timbulkan perasaan cinta pada aku untuk hadir ke masjid. Kau bagi dia rasa nikmat seronoknya dengar majlis ilmu sebagaimana aku juga rasa seronok dengar majlis ilmu. Jadi kita doa. Kita ni orang Islam, orang kata antara usaha paling kuat kita doa pada Allah. Sebab itu dalam hidup kita paling banyak doa. Tuan-tuan tengok pagi sampai malam penuh dengan doa. Bangun pagi je kita dah diajar alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Kemudian kita nak masuk bilik air, nak pergi ambil wuduk, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Kemudian kita doa keluar daripada bilik air, ghufranak alhamdulillahillazi adhhaba 'anil adza wa 'afani. Kemudian pakai baju pula nak pergi siap salat, kita pakai bismillah alhamdulillahillazi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian nak keluar rumah pergi salat subuh di surau, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ataupun doa lain keluar rumah, Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlim aw uzlam aw ajhal aw yujhal alai. Kalau naik kereta pula, bismillah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Masuk masjid pula, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmati. Kemudian kita salat. Dalam salat bukan banyak doa. Selepas salat zikir dan doa selepas salat. Tak ke hidup tuan-tuan sehari semalam sampai tuan-tuan kata bismikallahumma amutu wa ahya, dipenuhi daripada bangun tidur sampai nak tidur dipenuhi dengan doa. Jadi kita ni hidup dengan doa tuan-tuan. Tetapi balik kepada poin kita ini tadi, Nabi larang la tabaghadu, jangan kamu saling membenci. Tapi bukan maksudnya membenci di sini adalah membenci tanpa sebab. Tapi kalau membenci dengan sebab kerana Allah, maka ini dituntut di sisi syarak. Wala tadabaru. Kata penterjemah ataupun syarah kitab ini, wala tadabaru ni contohnya jangan kamu selalu sangat berselisih pendapat. Kadang-kadang orang kita ni dia suka betul berbeza pendapat. Saya tak tahu, betul banyak sangat berlaku. Kadang-kadang banyak aduan yang sampai kepada saya, khususnya pengurusan pentadbiran masjid atau surau. Bila pengurusi kata ni, jemaah tak setuju. Jemaah kata begini, JK tak setuju pula. Imam kata begini, pengurusi tak setuju. Allah, banyak benar perbalahan. Banyak benar beza pendapat. Kadang-kadang saya pergi, macam tuan-tuan maklum, kami terlibat program klinik hukum mingguan setiap hari Jumaat contoh. Pergi ke masjid-masjid surau nak buat soal jawab hukum. Tapi soalan yang dia tanya apa kebanyakannya, Ustaz, apa pandangan Ustaz kalau pengurusi buat sekian-sekian? Pula dah. Kita datang nak menyelesaikan masalah hukum hakam, bukan masalah pergaduhan sesama AJK surau ni. Tetapi kadang-kadang saja soalan macam itu selalu muncul. Kadang-kadang kita tengok pendapat kawan kita tu ataupun pendapat apa siapa sahaja, selama mana tak bercanggah dengan syarak tu kita terimalah. Kalau kita ada pendapat yang baik, kita boleh sahaja kemukakan. Tetapi dah kalau dia pentadbiran dia nak buat, terpulanglah kepada dia. Esok-esok Allah rezekikan kita jadi pentadbiran pula, kita buatlah apa yang kita nak tu. Tapi ramai orang tuan-tuan, ketika dia di bawah ni dia tak nampak, dia mencadang je. Bila dia dah ke atas, dia tahu susah nak buat keputusan ni. Jadi dia pun nanti dululah, tangguh dululah. Macam-macam. Yang ni berlaku di peringkat yang pelbagai tuan-tuan. Jadi sebab itu kadang-kadang kita jangan terlampau banyak sangat bantah itu, bantah ini, beza itu, beza ini. Apa yang baik tak bercanggah dengan syarak, kita kalau boleh sokong, kita setuju. Itu maksud dia. Kemudian kata Nabi SAW, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan kamu menjual di atas penjualan atau jual beli saudara yang lain. Yang ni saya juga dah sebut dalam kuliah yang lepas. Ada 3 pihak, A, B, C. A ni penjual, B dan C ni sama-sama pembeli. B ni dia tahu C ni dah janji dah dengan penjual tu, dia nak beli barang. Esok dia akan
bayar duit tersebut. Jadi dia dah tempah siap. Dia kata, Assalamualaikum Haji, saya nak beli barang ni contoh. Boleh tak esok simpan untuk saya satu? Barang tu pula kebetulan stoknya ada satu saja. Lalu C ni tadi ataupun kawan dia ni tadi, dia dapat maklumat tu. Dia pun kata, okey lah. Dia telefon A penjual ni. Dia kata, Ji, si kawan ni tadi nak beli berapa barang ni? Dia kata dia nak beli harga RM50. Okey, tak apa Ji, saya beli RM100. Dah penjual tuan-tuan, tak kelabu mata ke? Orang tu nak beli 50. Dia kawan ni pula tawar dia nak beli 100. Mestilah dia nak dapat yang 100 tu 50 untung, tak pasal-pasal. 50 yang dia jual tu pun dia dah untung RM20 dah, harganya RM30 je sebenarnya. Tetapi tengok, dia nak untung lebih, mana ada orang peniaga nak rugi. Tetapi peniaga yang takutkan Allah, dia takkan buat benda ni. Walaupun dia tahu dia untung dunia, tetapi ini termasuk dalam maksiat yang dilarang Nabi dalam jual beli. Tak boleh kita ni membeli atas pembelian saudara kita. Kita dah tahu dia nak beli, tapi kita nak pula beli barang tersebut. Melainkan barang tu ada banyak, tapi dah barang satu tu je. Tak ke zalim. Barang tu pula tak keluar. Dulu zaman dulu, sekarang ni setiap barangan kita dia ada pelbagai. Kalau nak beli baju, ada banyak baju lain. Jadi tak timbul isu. Kalau nak beli buah, ada banyak buah lain. Nak beli aset, ada banyak yang lain. Baik, jadi hukumnya adalah haram. Dan kata Nabi SAW, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Lalu Nabi sebut, Muslim ni saudara Muslim. Kita ni Nabi sifatkan dalam hadis yang lain seperti satu batang tubuh. Orang Islam ni semua ni, tuan-tuan dan puan-puan saya, lelaki ke perempuan, selama dia Muslim, dia ni ibarat satu batang tubuh. Tuan-tuan tengok tubuh tuan-tuan. Kalaulah tiba-tiba tuan-tuan sakit gigi. Sakit gigi. Sakit gigi ada ubat ke tuan-tuan? Susah orang kata kalau kena sakit gigi. Kadang kita pun tak tahu nak cari ubat dia. Kadang sehari, kadang 2 hari. Dia punya perasaan Tuhan dia tahu. Tapi kalau tuan-tuan sakit gigi, kadang-kadang boleh tidur ke tak boleh tidur? Kadang sampai tahap tak boleh tidur. Maknanya yang sakit gigi tapi mata tak boleh tidur, satu badan tak boleh berehat. Kadang-kadang tubuh badan kita, contoh, sakit dekat satu bahagian, cedera, demam keseluruhan badan. Yang itulah maksud dia. Orang Islam sedara macam itu, ibarat batang tubuh. Dia tengok ada saudara dia susah, dia tak senang duduk. Dia tengok kawan dia berduka cita, ada masalah, dia takkan jadi rasa selesa. Dia pun akan turut sedih juga. Sebab itu kata Nabi SAW, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad iza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang beriman dari sudut kasih sayang dia, dari sudut rasa cinta, saling memberi hadiah, seperti satu batang tubuh. Apabila sakit satu anggota, maka keseluruhan badan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Tak boleh tidur, rasa demam. Sebab dia tengok orang lain susah. Jadi itu kita ni adalah saudara yang sifatnya sedemikian. Jadi bila kita ni saudara antara kita, tuan-tuan dengan adik-beradik macam mana? Tuan-tuan dengan mak bapak, dengan anak pinak, tuan-tuan akan menzalimi ke tidak mak ayah? Adakah tuan-tuan akan menghina ibu bapa, anak-anak sendiri? Kita takkan. Sebab apa? Yang ni ada nasab keturunan. Macam itulah umpama kita dengan orang Muslim orang Islam yang lain. La yazlimu, sama sekali kita takkan zalimi dia. Wala yakhzuluh, kita takkan menghina dia. Wala yakzibuh, takkan kita bohong kepada dia saudara kita. Wala yahkiruh, kita takkan memperlekehkan dia. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi tunjuk 3 kali. Taqwa hahuna, takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Takwa ni tempatnya di dalam hati. Ada orang dia salah faham. Dia kata saya ni walaupun mulut saya ni jahat, hati saya baik, dia kata. Macam tu lah dia kata. Bukan ke takwa dekat sini, dia kata. Takwa dalam hati. Kita kata betul, takwa dalam hati, tapi jangan tuan-tuan lupa. Ada hadis lain Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh badan kita ada seketul apa? Seketul daging.
iza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila daging tu baik, baiklah semua anggota badan. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila daging tak baik, daging tu rosak semua badan. Apa dia nama daging tu tuan-tuan? Ala wahyal qalbu. Ketahuilah ia adalah hati kita. Jadi hati ni kalau baik, lidah pun baik, tangan pun baik, kaki baik, mata baik, telinga baik, semua akan jadi baik sebab hati baik. Jadi tak ada pula dia kata, saya walaupun saya tak pakai tudung, hati baik. Saya pun walaupun saya ni kaki minum arak, hati saya baik. Hati beriman. Orang kata dalam hati bukan ada taman, tapi dalam hati ada iman. Kita kata, kalau hati awak ada iman, awak takkan buat maksiat-maksiat sebegini. Takut pada Allah. Itu takwa hahuna. Jadi jangan salah faham. Betul takwa tempat dalam hati, tapi ia dibuktikan dengan perbuatan anggota badan. Dan kata Nabi yang terakhir, cukup seseorang dianggap sebagai melakukan kejahatan bila dia memperlekehkan saudara Islam dia. Dia anggap semua orang tak betul. Yang betul siapa? Dia je. Kemudian kata Nabi SAW, setiap Muslim ke atas Muslim, darah dia haram, harta dia haram, maruah dia pun haram untuk kita melakukan kejahatan dan kezaliman. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saya merasa cukup sekadar itu perbahasan pada malam ini. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.